Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Al-Faiz Holdings Senjam Berhad. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bumi ini luas, maka sembahlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19, bantuan yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala agar dalam kita menghadapi ujian kita mendapat bantuan, kita mendapat hidayah daripada Allah. Dan pada hari ini kita pada bahagian yang keempat, surah Al-Ankabut, surah Labah-labah. Kita ingin melihat kepada apakah hiburan dan pujukan Allah kepada Khabbab Al-Arad, pujukan Allah kepada sahabat-sahabat, kepada Nabi yang disiksa, yang diazab apabila berada di Makkatul Mukarramah. Pada waktu itu Makkah tidak mulia kerana dipenuhi dengan pelbagai kekufuran. Maka tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, alhamdulillah, apa khabar semua? Harapnya terus bersemangat. Dan apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita ada pada bahagian yang akhir surah Al-Ankabut ya, yang rasanya kita banyak belajar ya, semangat perjuangan orang-orang terdahulu yang harapnya kita pada Ramadan yang ke-7 Ustaz ya. Harapnya kita terus bersemangat walaupun mungkin Ustaz sekarang ni macam mana? Semangat Alhamdulillah. Terus Orang kata puasa sebenarnya walaupun orang kata puasa ini akan menjadi manusia jadi malas, sebenarnya puasa menambahkan lagi kualiti kita punya produktiviti kerja kita, kerja kita. Dia sebenarnya melatih Ustaz ya. Dalam keadaan yang tidak makan, adakah kita masih lagi ingin kembali kepada Allah ya, membaca Al-Quran Ustaz ya. Pada hari ini alhamdulillah bagi tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, yang berada di Facebook, di atas talian, kita mendoakan, sama-sama kita doakan agar Allah terus beri keberkatan, apatah lagi kita berada pada bulan diturunkan Al-Quran. Ya, maksudnya ini ulang tahun. Kalau anniversary Ustaz ya, kalau anniversary perkahwinan, kalau terlupa ataupun tak sambut itu, itu kira macam ada masalah lah tu kan. Okey. Dan kalau katakan bulan diturunkan Al-Quran ini tidak disambut ataupun tidak dihargai, maksudnya ada something wrong ya, sesuatu yang tak kena. Tapi alhamdulillah bagi tuan-tuan yang berada di rumah masih lagi setia bersama Malaysia Quran Time, yang kita doakan kita boleh baca, faham dan mengamalkan Al-Quran ini dalam bulan Ramadan untuk kita bawa di luar bulan Ramadan. Mari sama-sama bagi tuan-tuan yang berada di rumah untuk membuka ataupun mengambil mushaf yang berada mungkin di atas meja ya. Kita akan belajar ataupun melihat halaman 403 pada hari ini. Tetapi sebelum itu kita akan memulakan Ustaz ya dengan Ummul Quran sebagai induk kepada Al-Quran, agar kita jangan lupa. Bagi tuan-tuan yang mungkin kali pertama mengikut program ini, kita baca Ummul Quran ini agar kita sentiasa, satu, baiki bacaan Fatihah kita Ustaz ya, bagi imam-imam yang ada. Dan yang keduanya, agar kita dapat semangat Al-Fatihah ini, baca Fatihah sahaja ia menjadi ubat untuk terus kita menghadapi cabaran ujian dalam hidup. Mungkin ada saudara yang sakit ya, ada saudara ataupun ahli keluarga yang mungkin ada masalah keuangan, masalah COVID-19 Ustaz ya, dalam kita PKP ini, tetapi masih lagi kita kuat berdasarkan kepada contoh orang-orang terdahulu. Mari Ustaz kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi sebagai ummul Quran, sebagai pembuka kepada Al-Quran Ustaz ya. Satu membuka Al-Quran, tapi sebenarnya juga ia membuka potensi kita. Makin lagi kita baca banyak Al-Quran ataupun Al-Fatihah ini, sebenarnya kita minta daripada Allah, ya Allah tolong kami ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kita mengaku jadi hamba, kita minta tolong pada Allah, itulah masa untuk kita membuka ya potensi kita. Kerana apa? Kerana kita mengaku kita hamba, tetapi kita tahu bahawa Allah yang mencipta kita boleh menolong kita pada setiap masa. Pada hari ini kita berada pada bahagian yang keempat surah Al-Ankabut. Kita sudah berbincang ya sebanyak 52 ayat sebelum ini. Semalam kita berbincang tentang apa sebab dinamakan surah ini sebagai Al-Ankabut. Kerana bila kita ada ujian dalam hidup ini, kita kena kembali cepat-cepat kepada Allah, kepada rumah Allah, kembali kepada kitabullah, tetapi jangan pergi ke rumah laba-laba. Yang itu yang kita dapat belajar daripada semalam. Dan pada hari ini kita nak melihat bagaimana kalau katakan Allah dah beri formula untuk membina rumah yang kuat, membina negeri dan negara yang kuat adalah dengan kita membaca Al-Quran, tilawah, memahaminya dan juga solat. Ia mencegah kemungkaran dan juga fahsyak. Maka kita hari ini nak melihat apakah ganjaran kepada orang-orang yang berpegang kepada wahyu daripada Allah, beriman kepada Allah, yang ingin menuju kepada hari akhirat. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah, boleh buka muka surat 403 Ustaz ya. Kita nak melihat. Dan bagi yang mungkin berada di Singapura ya, pasal kalau kita tengok pada track record kita, ada yang daripada Singapura, ada daripada Thailand, ada daripada Australia yang mengikuti. Saya ucapkan terima kasih ya. Moga-moga boleh share. Tuan-tuan yang belum share lagi, share sekarang ya, agar lebih ramai lagi dapat manfaat apa yang kita bincangkan pada hari ini. Jom kita baca ayat yang ke-53 hingga 56 Ustaz. InsyaAllah sidang penonton yang dimuliakan lagi kasih sekalian, wahai umat Al-Quran, umat yang dianugerahkan Al-Quranul Karim, kita kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kita kata apa asas ya dalam kehidupan kita, iaitu pada ayat yang ke-53 hingga 56. Terlebih dahulu kita baca daripada surah Al-Ankabut muka surat 403 ayat 53 hingga 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة
فإياي فاعبدون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat yang ke-53 hingga 56 sebentar tadi kita bertemu dengan perkataan wa yasta'jilunaka bil azab, ya. Yang pertama, dan pada ayat yang ke-54 yasta'jilunaka bil azab, dua kali Ustaz, ya. Dan sebenarnya dua kali ini, ya, orang-orang yang tidak beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang apa? Yang mencabar Nabi. Dia kata okey mana azab, ya. Dia minta disegerakan azab, dan malah mereka ini jugalah yang mengenakan torture, ya, penzaliman kepada mereka orang-orang yang beriman dari segi fizikal, dari segi psikologi, ya, seperti seorang sahabat, ya, yang dia dipulaukan oleh ibunya, ya. Ustaz masih ingat lagi Ustaz siapa nama orang tersebut? Iaitu, bagi tuan-tuan yang berada di atas talian, siapa yang dengan mak dia boykot, ya, tak makan 1 hari, tak makan 2 hari tu. Masih ingat lagi? Iaitu, Ustaz masih ingat lagi? Sila Ustaz jawab dulu. Sudah jawab itu, kita nak tengok daripada online tu, yang berada dekat Facebook, siapakah yang begitu? Tak apa, nanti kita di hujung nanti kita ulang balik Ustaz, ya. Nama yang amat kita ulang-ulang banyak kali pada siri pertama, ya, yang kita ulang juga bersama dengan salah seorang lain yang kena birat-birat di belakang, dibakar di atas bara api, ya, Khabbab Al-Arrad, ya. Jadi yang mak dia boykot tu, nanti tuan-tuan yang ada di online tulis, okey, di hujung-hujung nanti kita beritahulah Ustaz, ya, insya-Allah. Tapi maksudnya apa? Di sini mereka mengenakan torture dari segi fizikal, dari segi psikologi, dari segi sosial, ya. Mereka kata tak apa, kau buat je, tak payah beriman pun, kami akan tanggung pahala ataupun dosa. Ya Ustaz, ya. Jadi ini yang berlaku pada ayat 53 dan ayat 54, dua kali. Tapi sebenarnya kalau kita patah balik kepada muka surat yang ke-402 tuan-tuan, ya, kalau kita tengok ayat 51 dan 52, ada perkataan awalam yakfihim dan ada qul kafa. Tak cukup ke? Ya. Tak cukup ke? Perkataan kafa itu berulang dua kali. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini bila turun sebagai wahyu daripada Allah, ia sudah cukup. Ia sudah cukup, tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, tidak dapat menghargai ayat mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kata tak betul. Kan? Bagilah mana kata azab, kata mana. Ya. Allah menyatakan walaula ajalum musamma, kalau bukanlah kerana sudah Allah ada kalender ataupun ketentuan, memang mereka itu akan diazab terus menerus, tetapi Allah tetap ada perancangan. Allah memberi peluang, ya, kepada mereka yang tidak beriman. Apa pelajaran untuk kita pada tahun 2020 ini tuan-tuan? Ialah sebenarnya kalau ada yang kata mana bila kiamat, betul ke, ya, betul ke Tuhan akan beri azab ataupun siksaan kalau saya tak sembahyang, kalau saya tak baca Quran? Sebenarnya Allah boleh bagi anytime, pada bila-bila masa. Tetapi alhamdulillah Allah memberi kita peluang, ya. Pada ayat yang ke-54, ya, Allah menyatakan mereka meminta padamu agar segera diturunkan azab, dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang yang kufur. Pasti. Tetapi belum lagi. Kerana apa? Kerana Allah memberi peluang kepada mereka, juga memberi peluang kepada kita pada tahun 2020 ini tuan-tuan, agar kembali kepada Allah. COVID-19 ini Ustaz, ya, sebenarnya Allah bagi sedikit ujian awal ini, ya, azab al-adna, ya, dalam surah lain dalam Al-Quran, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menceritakan tentang apa yang berlaku pada ayat 55 kepada orang yang diazab. Allah beritahu di mana azab itu meliputi daripada atas, daripada bawah kaki mereka, maksudnya menyeluruh Ustaz, ya. Tapi menariknya di hujung ayat 55 tu wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun, ya. Dinyatakan rasakan, sepatutnya zuqu azabun alim, kan, tapi kat sini dzuqu ma kuntum ta'malun, ya, rasakan apa yang kamu buat. Ustaz, ya. Maksudnya apa sahaja yang dia buat selama ini sebenarnya dia menempah neraka. Ya, amal dia selama ini yang dia torture kepada orang beriman, dia tidak percaya kepada Rasul, sebenarnya amal itu kalau kita tidak melakukan kebaikan tuan-tuan, itu adalah tempahan kepada azab yang besar,
di akhirat, tapi kadang-kadang di dunia lagi Allah akan bagi agar kita terelak daripada azab di akhirat. Yang itu yang kita belajar, dan disambung ayat 56 bagi Khabbab, ya, bagi sahabat-sahabat bersama Rasul, bila mereka itu disiksa, maka Allah menyatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, ya, penuh dengan satu pujukan kepada Khabbab, pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujukan kepada sahabat-sahabat yang ada yang sudah meninggal, Ustaz, ya, yang Sumayyah yang disiksa. Bumi ku luas, bumi Allah luas, fa iyya fa'budun, beribadahlah. Jadi daripada sinilah ayat yang membawa kepada peristiwa hijrah ke Habsyah, Ustaz, ya. Dan apakah yang berlaku selepas itu, ya? Apakah peringatan daripada Allah kepada semua, ya, Khabbab, kepada Rasul, kepada sokong sahabat yang kita masih lagi menanti, tuan-tuan mungkin dah ada jawapan tu, nanti kita maklumkan. Apakah peringatan daripada Allah? Kita nak baca. Jom ayat 57 hingga 59. Jom, Ustaz. Okey, baik, insya-Allah kita terus bersama dengan ayat seterusnya. Memanglah bila sebut tentang neraka ini, kita sepatutnya menimbulkan rasa takut kita terhadap apa yang Allah Taala ancamkan kepada kita. Memang Allah Taala beri kepada kita untuk menakutkan kita supaya kita termotivasi dan takut untuk melakukan maksiat dan semangat untuk melakukan ibadat. Kerana kalau disebut dalam bulan Ramadan ini, dalam sebuah hadis sebut bulan Ramadan ini, antara kelebihan Ramadan ialah pada setiap malam akan ada hamba Allah Taala yang diberdekakan daripada api neraka. Maka kita sangat mengharap Ramadan ini kita tersenarai dalam golongan yang Allah Taala merdekakan daripada api neraka, insya-Allah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 57, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Allah mengingatkan kepada Khabbab, ya, sahabat yang dimaksudkan tadi siapa, Ustaz? Sa'ad bin Abu Waqqas, yang maknya memboikot dia, ya. Dia kata pada mak, walaupun 1000 nyawa mak keluar masuk, saya tetap bertahan atas agama, atas keimanan ini mak. Maknya amat sedih, Ustaz, ya, amat sedih sampai hati kamu buat begini pada mak. Kalau mak cakap begitu, Ustaz, ya, memang kita akan rasa bersalah. Itu adalah torture, tekanan di peringkat psikologi kepada orang-orang terawal yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita beri perhatian pada perkataan nafs, itu jiwa, ya, membawa juga pada perkataan nafas, Ustaz, ya. Kita bernafas, sebenarnya setiap kali kita bernafas, kita sudah merasai kematian. Biasanya orang cakap bila dah mati itu baru mati, ya, setiap diri mati. Tetapi bila kita dapat bernafas, bila saya dapat menyedut nafas sekarang, maksudnya bila keluar sahaja, sebenarnya boleh saja kita sudah merasai sebahagian kematian. Dan kalau Allah kata tak boleh sedut lagi nafas, ya, sebahagian daripada rakan-rakan kita, Ustaz, ya, COVID-19, cabarannya ialah bila dia dah tak boleh bernafas dah, pasal paru-paru tu dah penuh dengan virus COVID itu, dan akhirnya tak boleh bernafas dan habis. Jadi
apabila kita boleh bernafas pada hari ini tuan-tuan, kita digelar sebagai nafs, diri yang boleh bernafas. Allah nak beritahu pada kita dha'iqatul maut, itu adalah peluang kita merasai sedikit kematian, dan bila habis saja nafas, habislah kita. Allah beritahu kepada kita agar apa? Kita kembali kepada Allah cepat-cepat. Khabbab bila melihat kepada ayat ini, dia tahu bahawa setiap nafas yang dipinjamkan oleh Allah, pasal tak mati Ustaz ya, masih tidak wafat lagi, masih diseksa oleh orang-orang itu, ini adalah peluang untuk kembali pada Allah, kembali kepada Allah. Tuan-tuan yang berada di depan kaca TV sekarang ini, bila kita boleh bernafas sambil menonton sekarang ini tandanya Allah suruh kita kembali kepada Allah sebelum nafas habis. Pada waktu itu tidak boleh lagi kembali untuk menonton TV Al-Hijrah. Tidak boleh lagi ada Quran time, tidak boleh lagi untuk solat. Kerana apa? Habis peluang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bawakan pujukan ini kerana apa? Kerana Khabbab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada Nabi, rasakan bahawa tak tahan sangat dah. Tak tahan Ustaz ya, bila katakan diletak atas bara api tersebut, dipasangkan baju besi, dijemur di atas padang pasir, tak tahan. Tetapi Allah beritahu selagi ada nafas, maka ini adalah ke arah kematian, dan Allah beritahu apa ganjaran. Allah memujuk kepada sahabat, memujuk kepada kita semua yang menghadapi cabaran dalam kehidupan, wallazina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh, bertahan dengan Nabi ya, lanubawwi annahum. Ya, daripada perkataan bawa'a, maksudnya apa Ustaz ya? Lebih kurang macam nilah, kita katakan saya daripada Bangi dulu nak pindah ke Shah Alam contohnya lah ya. Saya akan cari rumah. Saya dah senaraikan dah, rumahnya mesti dekat surau ke, dekat masjid, bentuk dia 2 tingkat ke, 5 bilik ke, 4 bilik ke, macam mana. Bila tengok dekat Bukit Jelutong, bukit kat sana, tengok sana, tak minat. Sekali jumpa satu yang amat sesuai, itu namanya perkataan lanubawwi annahum ya. Apabila kita sampai di syurga nanti, kita akan jumpa tempat yang amat special, amat istimewa, seperti yang kita hendak. Dan Allah menyatakan minal jannati ghurafa, satu tempat di syurga itu, ghurafa ini bilik yang tinggi Ustaz ya. Bercakap tentang tinggi, ghurafa bilik yang tinggi ini, pasal kalau bilik yang rendah contohnya lah ya, kalau kita duduk satu rumah tapi silingnya rendah aja, sampai sini aja, itu namanya bukan rumah kan, itu namanya kemah kan Ustaz ya. Bila tinggi sikit rumah, tetapi kalau amat tinggi, itu namanya adalah rumah yang amat istimewa. Inilah yang ditawarkan oleh Allah kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat yang disiksa, yang amat menderita. Mereka kata, ya Allah, tak apa ya Allah, tak apa, kami beramal. Ni'ma ajrul amilin, pada ayat 58 itu, kami akan beramal ya Allah, kami menanti pertemuan denganmu ya Allah. Kerana apa tuan-tuan? Mereka dah diberikan tawaran, mereka tetap bersabar dan mereka yakin, mereka bertawakal. Allah cakap dalam ayat 59, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Inilah semangat mereka, sahabat-sahabat bertahan atas ujian. Dan ini formula orang-orang yang sentiasa baca Quran, sentiasa salat, akan sentiasa membina sabar itu dan sentiasa tawakal pada Allah, kerana ganjarannya amat besar. Yang moga-moga tuan-tuan yang berada di depan kaca TV sekarang, apa saja ujian yang ada, kita selalu ingat bahawa ganjaran di sana itu amat istimewa. Kita kuat kerana kita selalu membaca Al-Quran, dan kita akan melihat lebih lanjut lagi macam mana hujah-hujah yang dibawakan untuk menguatkan azam kita menghadapi ujian. Bertemu sebentar lagi, kita berehat sebentar. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Allah memberi ujian kepada kita adalah untuk membersihkan, memastikan kita hadir dengan hati yang bersih, hati yang sejahtera untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang berlaku pada para sahabat, kepada Khabbab Al-Arad, berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, berlaku kepada Sumayyah, kepada Yasir, berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bahagian akhir, kita akan melihat bagaimana Allah memujuk kepada Rasul, memujuk pada sahabat
dalam keadaan mereka diboikot dalam bahagian ekonomi, mereka diboikot segala-galanya, kita melihat kepada ayat 60 hingga 63. Jom muka surat 403 bersama Ustaz Tirmizi. Ustaz. Okay, insya-Allah kita kembali membaca pada ayat yang ke-60 hinggalah kepada 63 surah Al-Ankabut. Mari kita melihat seterusnya apakah mesej yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mengambil pelajaran dan juga iktibar insya-Allah. Kalau Ustaz baca kat situ Ustaz ya, ayat 60 tu awal tu ada macam nun bertemu mim, ada ya. Macam mana baca tu Ustaz? Boleh jelaskan sikit sebelum kita baca? Nun bertemu dengan mim, wa ka'ayyim. Wa ka'ayyim maksudnya apa? Ya, dia bercampur. Oh, okey. Di sana ada huruf nun yang mati bertemu dengan huruf mim. Okey, asalnya wa ka'ayyin, asalnya nun mati. Nun mati. Okey, kemudian bertemu dengan mim, maka huruf nun tersebut dimasukkan ke dalam huruf mim. Maka berlakulah idgham. Kita baca wa ka'ayyim, nun itu dimasukkan dalam mim berserta dengan idgham. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. Surahul Azim, daripada ayat 60 hingga 63 ini Allah membawakan pujukan. Kalau tadi bercakap tentang di akhirat dapat apa, ya, dapat bilik yang tinggi, ya, mendapat ganjaran, ada sungai di bawahnya Ustaz, ya. Ini ganjaran. Khabbab bertahan, Sa'ad bin Abi Waqqas bertahan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahan. Untuk kita pada tahun 2020 ini bertahan dalam pelbagai cabaran yang ada. Moga-moga Allah beri kekuatan itu, bersabar dan bertawakal kepada Allah. Bila bercakap tentang tawakal pada ayat 59, antara cabaran tawakal Allah bawa dalam ayat 60 adalah rezeki. Maksudnya, ini cabaranlah. Kita tahun 2020 ini pun bila kita sudah masuk pada PKP yang ketiga, nak masuk yang keempat, maksudnya orang bimbang pasal rezeki. Zaman itu bimbangnya apa? Kerana bila mereka diboikot, mereka menghadapi cabaran untuk mencari makanan, untuk berniaga, semua orang boikot. Ya, pasal apa? Pasal orang-orang yang tidak beriman memboikot kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah mengingatkan kepada kita, ya, pada ayat 60, berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang mendapat rezeki, yang membawa rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki.
kepadanya dan kepadamu dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Allah tanya, ni sebenarnya kalau tengok gajah tu dia ada tak bawa rezeki? Kan. Tengok burung, ada tak dia bawa rezeki? Tak ada. Dia tak bawa rezeki, dia pergi cari, ya, pergi keluar pagi, balik petang dapat. Pasal rezeki adalah urusan Allah. Rezeki adalah urusan Allah. Itu yang dinyatakan pada ayat sebentar tadi, iaitu yarzuquha wa iyyakum. Allah memberi rezeki kepada binatang-binatang itu dan juga kepada kamu, wa huwas samiul alim. Allah mendengar rintihan daripada Khabbab, daripada sahabat-sahabat. Allah mendengar doa mereka dan Allah juga mendengar doa kita tuan-tuan pada kali ini, pada Ramadan ini di hadapan Al-Quran. Allah mendengar rintihan, kepayahan yang ada. Allah tahu. Allah tahu. Bila Allah tahu, Ustaz, ya, kalau mak ayah tahu anak ni ada masalah, mak mesti akan tolongnya. Itu baru mak yang sayang. Kalau Allah yang maha sayang, yang maha mengetahuinya, Allah takkan biarkan kita dengan COVID-19, kita nak beriman, Allah dah biarkan. Tidak mungkin Allah begitu. Allah nyatakan di sini. Disambung selepas itu Allah mengingatkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang jadikan langit, bumi, yang menundukkan matahari, bulan, jawapan mereka pasti Allah, ya, pasti Allah. Mereka jawab, mereka tak kontrol, tidak kawal. Tetapi selepas itu mereka dipalingkan, ya. Mengapa mereka dipalingkan? Mereka menjawab Allah, tetapi mereka berpaling daripada Nabi. Mengapa jadi begitu? Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam ayat ini Allah mengingatkan bahawa mengaku beriman pada Allah ada kesan pada hidup kita. Dia bukan mengaku kat mulut sahaja. Dia mestilah dijelmakan kepada bersama dengan orang beriman. Kita membaca Al-Quran, kita solat, itu tandanya kita beriman pada Allah, bukan sekadar mengucap 2 kalimah syahadah ataupun menyatakan Allah yang mencipta segala perkara ini. Dan pada ayat 62 Allah membawakan lagi pasal rezeki sekali lagi. Allah melapangkan rezeki, Allah menyempitkan, Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nak ceritanya Ustaz, ya, kalau katakan malam ni lah, ya, malam ni kalau kita berbuka, katakan Ustaz buka semalam apa Ustaz? Kalau boleh kongsi sikit dengan penonton di rumah. Masih ingat lagi ke apa makan semalam? Nasi makan? Nasi ada daging ke, ayam ke? Ya, ada lauk lah. Ada, ya. Okey. Bercakap tentang lauk ke, ada buah? InsyaAllah ada kurma, ya. Kurma tersebut bukan tiba-tiba wujud. Sebenarnya dia telah datang ke atas pinggan itu. Sebelum di pinggan itu dia ada kat kedai. Sebelum kat kedai itu dia di pokok. Sebelum di pokok dia ditanam. Semua urusan itu adalah urusan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu, Allah berkuasa atas semua perkara itu. Kita hanya ambil daripada kotak, ambil zap makan pada waktu berbuka Ustaz, ya. Allah beritahu kepada kita, Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu pada ayat 62 untuk beritahu apa kepada Khabbab, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memberitahu pada kita pada tahun 2020 kalau kita bimbang sangat pasal rezeki, kita mintalah daripada yang punca rezeki yang selama ini kita tak ada pula Ustaz, ya. Ustaz pernah tanam pokok kurma ke Ustaz? Belum pernah lagi, ya, dan saya pun tak pernah juga. Allah susunkan dan ini pujukan kepada Khabbab, pujukan kepada kita, rezeki ada. Yang pentingnya ialah kita bersungguh-sungguh di atas jalan keimanan di dalam kehidupan kita. Dan pada ayat 63 itu Allah tanya pula tentang air, ya. Pasal orang-orang di Mekah ini mereka biasa dengan Zam-Zam Ustaz, ya. Tentang Zam-Zam, ya. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, ya, dengan air ini menghidupkan yang mati. Siapakah yang buat ini? Allah, ya. Dan katakanlah qulil hamdulillah, katakan alhamdulillah, tetapi ramai orang yang tidak menggunakan akal untuk bersyukur kepada air, kepada penciptaan, kepada semua rezeki yang ada. Jadi bila kita melihat ayat ini memujuk Khabbab kerana apa? Kerana Allah akan beri rezeki. Allah akan bantu di dunia, dan kalau sebelum ini Allah bantu di akhirat. Macam mana nak meneruskan kehidupan? Jom kita lihat kepada konsep kehidupan dalam Al-Quran yang perlu kita bawa sebagai kesimpulan keluar daripada surah Labah-Labah ini. Jom Ustaz, ayat 64 hingga 69. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Kita sambung kembali pada ayat yang ke-64 hingga 69. Bagaimanakah kesimpulan daripada bahagian yang terakhir surah Al-Ankabut? Untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada ayat yang kita baca pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 64, dan kehidupan dunia ini hanyalah gurau senda dan permainan. Wa mal hayatid dunya wa mal hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sebagai hiburan dan juga permainan, dan akhiratlah lahiyal hayawan. Apakah yang kita belajar daripada ayat ini, tuan-tuan? Allah memberitahu kepada kita sebenarnya hidup kita di dunia ini seperti apa? Kecuali tidak ada apa kecuali hiburan dan juga permainan. Laib, Ustaz, ya. Permainan kalau bahasa Inggerisnya play. Play ni kalau orang apa buat sketsa ke ataupun apa drama ke, itu namanya play dalam bahasa Inggeris lah, Ustaz, ya. Jadi dalam drama kan biasanya kalau ada apa ataupun dalam filem ke, raja ke, ada apa permaisuri ke, kan itu semua adalah lakonan semata-mata. Bila habis saja drama tersebut, orang tu habis je pakaian dia, rupa-rupanya dia mungkin dia naik kereta biasa je pun. Bila dah habis, bila dah keluar yang kredit kat ujung tu, maka dampaklah yang sebenar-benarnya. Allah nak beritahu kepada kita, tuan-tuan, sebenarnya dalam hidup kita ini Allah beritahu tadi tentang apa? Habab disiksa, ya. Sebenarnya itu adalah apa yang berlaku di dunia, ya. Tetapi bila sampai ke akhirat, pada waktu itulah akan terjelma siapa sebenarnya kita. Ya, Allah menyatakan di situ apa? Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Daripada perkataan hayawan itu daripada perkataan hay, maksudnya hidup, Ustaz, ya. Pasal hidup kita ini perlu bergerak, dan aktiviti kita di dalam syurga adalah bergerak dan bergerak. Itulah yang berlaku, Ustaz, ya. Pasal kalau kita hidup di dunia ini ada bergerak. Lepas tu Ustaz, kalau Ustaz malam tadi Ustaz habis pukul apa, Ustaz? Katanya ada rakaman Quran. Masya-Allah. Pukul apa, Ustaz? Pukul 3 pagi. 3 pagi. Lepas tu apa yang berlaku? Balik rumah dan bergerak tak lepas tu? Bergerak sampai atas katil? Tak bergerak. Kan? Pasal kita letih. Tetapi di syurga nanti kita tak bergerak. Kita tidak tidur, pasal apa? Kita tak penat, tak tidur, tak apa, dan bergerak jumpa Nabi Muhammad, subhanallah. Kita jumpa Khabbab, insya-Allah. Kita jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mengapa? Kerana kita
dalam menghadapi hidup ini kita beramal, ya, beramal seperti mana laukanu ya'lamun, ya, kalau kita tahulah hakikat sebenarnya, kita akan beramal bersungguh-sungguh. Ini yang Allah bawakan tentang hakikat hidup kita di dunia. Allah membawakan pada ayat 65, ada orang tak faham tentang hidup ini, ya, bila dia naik ke atas kapal, ya, dia berekonomi, dia nak buat bisnes, dia akan minta pada Tuhan, ya, kalau ada ombak apa sebagainya. Tapi bila dia dah selamat, ya, najahum ilal bar, apakah psikologi manusia, tuan-tuan? Bila menghadapi ujian, dia ya Allah, ya, waktu COVID-19 ini banyak yang ya Allah berdoa, tapi kita harapkan kita jangan jadi seperti ayat 65, bila balik dah selamat, bila dah falamma najahum ilal bar idza hum yusyrikun, kembali balik tak baca Quran, ya, solat yang sekarang awal kembali tak balik. Ini Allah beritahu. Kerana apa? Kerana ini adalah rahsia manusia yang gagal dalam kehidupan. Liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u. Allah kata tak apa, bagi chance, ya. Pasal apa? Pasal ada orang yang makin dekat dengan Allah, ada orang yang makin jauh daripada Allah dan tak sedar sebenarnya pada ayat 67 itu Allah menjadikan tanah haram itu aman. Nah, sebenarnya pada waktu itu aman, ya, tak ada orang yang menyerang kepada tanah Arab, padahal waktu itu ada Rom, ada Yunani pada waktu itu saatnya, mereka ni perang je. Tapi di negara Arab tak berperang. Jadi ada orang yang dia tidak bersyukur dengan keamanan yang ada zaman itu. Zaman sekarang pun ada yang tidak menghargai keamanan untuk beramal, boleh baca Quran dalam aircon depan TV, ya. Tetapi moga-moga dengan aktiviti kita Malaysia Quran Time ini, tuan-tuan adalah orang-orang yang beramal dengan ayat nombor 69 yang akhir. Saya minta Ustaz kalau baca dengan amat istimewa Ustaz, sebagai hadiah kepada tuan-tuan di rumah, di mana kita nak bersungguh-sungguh pada kami. Apa maksud pada kami? Ikut peraturan Allah, ya, bersama Al-Quran ni, bersungguh-sungguh amalkannya, ajak kepada keluarga, share apa yang tuan-tuan dapat hari ini dengan kawan-kawan dekat Facebook ke, beritahu malam ini ada ulangan balik, ya. Pasal apa? Allah cakap lanahdiyannahum subulana. Walaupun kita ni taklah berapa baik sangat, tetapi kalau kita bersungguh, ya, kalau kita bersungguh, macam kita dululah Ustaz, ya, solat, mak awal-awal waktu kecil dulu tu, mak panggil solat, bangun, kan, tak bangun lagi, tak bangun lagi, kan, bersungguh-sungguh mak kejutkan, ya, bersungguh-sungguh wallazi najahanu fina, untuk mengamalkan agama ini, lanahdiyannahum subulana, akhirnya kita dapatlah sedikit kemanisan solat. Pun lambat, bersungguh lawan lagi nak solat awal waktu, dapat solat awal waktu, lawan lagi bersungguh-sungguh untuk dapat solat sunat, dapat solat tarawih, dapat baca Quran. Allah menyatakan inilah orang yang diberi hidayah bukan datang tiba-tiba, ia perlu bersungguh-sungguh mendapatkannya. Sila Ustaz. Ayat 69. Baca ayat yang terakhir. Special ayat ni Ustaz, ya. Special ayat ini iaitu orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh, Allah Taala akan buka jalan-jalan kami. Buka. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah memujuk kepada Habab, Allah memujuk kepada Nabi SAW pada ayat ke-9 surah Al-Ankabut, akan bersama orang-orang yang soleh. Mereka akan jumpa orang soleh, ya, di dunia ataupun bila sampai di akhirat bertemu, lanadkhilannahum fi salihin, pada ayat yang ke-9. Tetapi ayat yang ke-69 Ustaz, ya, kalau katakan mereka bertemu ke tak bertemu, Allah bercakap wa innallaha lama'al muhsinin. Allah yang menjadi kawan kepada Khabbab, Allah menjadi kawan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadi kawan kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Kerana apa? Kerana bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Fina, ya, fina ini maksudnya dalam jalan Allah, maka Allah akan pimpin lagi, Allah buka lagi. Kita tak ada idea bahawa sebenarnya Quran ni manis sangat, tetapi kerana tuan-tuan bersungguh-sungguh pukul 12 dah ada di depan kaca TV ataupun di Facebook untuk mendalami isi Al-Quran, maka Allah beri lagi pencerahan demi pencerahan, sehingga kan
jalan ini akan membawa kepada sirat. Sabil ini maksudnya jalan-jalan lorong Ustaz ya. Lorong itu macam-macam. Ada orang yang mungkin minat pada Quran dengar ceramah YouTube. Ada yang minat pada Quran kerana Malaysia Quran Time. Ada yang minat pada Quran pasal dia dapat Quran di hospital ketika dia sakit. Macam-macam sabil ya. Dia punya plural dia ataupun jamaknya adalah subul, dan yang pastinya kita menuju kepada siratal ladzina an'amta alaihim. Moga-moga kita dapat mengambil pelajaran daripada surah Labah-Labah pada hari ini. Sebabnya tuan-tuan, ada 3 perkara sebagai sinopsis akhir kita, sebagai kesimpulan bersama kita. Yang pertama, apa yang boleh kita amalkan? Beramal dengan sabar dan tawakal. Keep it up, don't give up atas segala ujian COVID-19 ini. Kita terus sabar dan bertawakal, Allah kan ada. Yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan alam, kita meneguhkan tauhid kerana rezeki kita sudah ada alamat, ya. Oren ke, apple ke, ataupun nasi yang kita makan itu sebenarnya ia sudah ditanam, dia sudah ada alamat nama masing-masing yang Allah dah tulis. Teruskan kita memerhati alam dan terus menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Sungguh-sungguh baca Quran, sungguh-sungguh kita buat kebaikan. Insya-Allah kita akan diberi idea, diberi hidayah yang macam-macam agar kembali kepada Allah yang akan bersama kita di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, dengan 3 kesimpulan ini kita nak membawa kepada kuis, ya, kepada soalan kuis sebelum kita berdoa Ustaz ya. Moga-moga dengan soalan kuis ini tuan-tuan yang dengar tadi penuh perhatian dapat menjawab dengan yang baik. Kita mulakan dengan soalan tajwid dahulu. Silakan Ustaz. Okey, para penonton sekalian, untuk soalan tajwid pada bacaan kita pada hari ini, sila datangkan ataupun berikan 4 contoh mad wajib muttasil. Sila berikan 4 contoh hukum mad wajib muttasil pada ayat yang telah dibaca pada hari ini. Soalan tajwid dan soalan tadabbur ialah, apakah hakikat kehidupan dunia yang dinyatakan dalam surah Al-Ankabut? Yang kita dah ada belajar tadi, apakah hakikat kehidupan dunia yang dinyatakan dalam surah Al-Ankabut? Tuan-tuan kumpulkan sehingga hari Jumaat dan WhatsApp kepada 0115864437 ataupun boleh tulis di Facebook, letakkan hashtag quiz MQT. Jadi kita dah ada Ustaz. Kita doa kepada Allah SWT agar Allah mudahkan kita beramal dengan surah nombor 29, 69 ayat surah Labah-Labah. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih. Subhana man labisal majda wa takarrama bih. Subhana man la yanbaghi at-tasbihu illa lah. سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan dosa kecuali kau ampunkan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan kesakitan kecuali kau turunkan kesembuhan darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami dalam kesulitan kecuali kau permudahkan, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau ambil nyawa kami kecuali dalam keadaan kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau ambil nyawa kami kecuali dalam keadaan kamu redha kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau ambil nyawa kami kecuali dalam keadaan engkau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau ambil nyawa kami, ya Allah, kecuali dalam sedang kami melakukan ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, engkau akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, engkau anugerahkanlah kepada kami ketika sakaratul maut kami dapat menyebut kalimah la ilaha illallah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihan kami, ya Allah. Andainya kami takdir kami pergi dahulu, ya Allah, kau berikanlah kekuatan kepada ahli keluarga kami, ya Allah. Janganlah biarkan mereka meratap dengan pemergian kami, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka, ya Allah, kekuatan, ya Allah. Kurniakanlah kepada anak-anak kami, anak-anak yang soleh yang mendoakan kami setelah kami pergi, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami seronok berhimpun bersama dengan ahli keluarga kami di dunia, ya Allah, engkau himpunkanlah juga kami di syurga bersama dengan ahli keluarga kami yang tercinta, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Allahumma yassir lana umurana fid dunya wajma'na 'alal khairi fil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau sedarakanlah kami semua di bulan Ramadan ini, ya Allah, sebagai orang yang telah dimerdekakan daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Narju rahmataka wa nakhsha azabak. Kami amat-amat mengharapkan rahmat darimu, ya Allah. Ya Allah, kami amat-amat mengharapkan rahmat pertolongan darimu, ya Allah. Dan kami amat takut kepada azab neraka dan azab kesiksaanmu, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Perkenankanlah doa kami pada bulan yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, kepada pejuang-pejuang kami yang sedang berjuang di medan jihad, ya Allah, yang berada di barisan hadapan, ya Allah, menyelamatkan nyawa negara, ya Allah, menyelamatkan demi kesejahteraan negara, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka semua, ya Allah. Ganjarkanlah pahala yang besar buat mereka, ya Allah. Ya Allah, kau peliharakanlah mereka dan ahli keluarga mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan doa kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi doa pada hari ini untuk sama-sama kita aminkan agar kita sentiasa merasakan kedekatan kepada Allah. Allah memang dekat, fa inni qarib, sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, surah ayat yang hadir selepas bercerita tentang puasa, bercerita tentang bulan Ramadan yang perlu kita isi dengan banyak doa. Jangan lupa tuan-tuan ya, senaraikan doa dan juga senaraikan apakah doa untuk ibu, ayah, keluarga kita. Dalam masa yang sama, kita ada peluang untuk kita mewakafkan, ya, mewakafkan Al-Quran, mewakafkan Quran. Mungkin ada yang kata bahawa saya nak wakafkan atas nama mak saya, atas nama ayah saya, agar ia menjadi jariah berpanjangan. Tuan-tuan ada peluang dengan berwakaf Al-Quran ke seluruh negara, ke hospital dan pusat kesihatan, agar kita dapat sebarkan lagi Al-Quran ini, agar terus kita membina hospital dan pusat kesihatan yang kembali kepada Allah, agar kuat bersama dengan Allah, bukannya menjadi sarang labah-labah, tuan-tuan ya. Inilah surah Al-Ankabut, surah 29 yang penuh dengan tragedi ketika ia turun, dan pada waktu ini kita berada dalam ujian yang penuh kepayahan COVID-19. Tapi kita doakan, kita yakin bahawa wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana,
barang siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan pimpin ke jalannya. Allah bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Kita ada ulangan tuan-tuan pada malam ini. Jangan lupa untuk lihat kembali, semak kembali surah Al-Ankabut, dan pada hari esok kita akan bersama dengan surah baru, surah yang bercerita tentang perjuangan juga Ustaz ya. Surah yang amat penting dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19.